Baik, saya kembali. Anda boleh lihat ada gangguan live ya. Mungkin gangguan ini uh, teknikal atau mungkin gangguan ini disengajakan, saya tidak tahu. Sebab mungkin topik yang tengah saya bincangkan saya tidak tahu dan saya cuba ringkaskan ya supaya seandainya berlaku gangguan semula, seandainya berlaku gangguan semula, sekurang-kurangnya saya dah cover seberapa banyak yang boleh, tapi anda boleh lihat ada gangguan tadi ya. Tiba-tiba dia putus. So mungkin akan terjadi lagi, dan sekiranya gangguan ini terjadi lagi, jadi teruskan bersama saya, refresh page, saya akan kembali. Okey, supaya apa yang ingin saya sampaikan boleh disampaikan. Okey. Jadi saya cuba ringkaskan, saya tak nak panjang lebar. Kita lihat semalam ya, Tan Sri Abdul Hamid Badaud ya, kita lihat semalam Tan Sri Abdul Hamid Badaud meluahkan ya kepincangan dalam pentadbiran dari beberapa sudut ya, campur tangan politik ya, campur tangan menteri, banyak perkara yang dinamakannya secara terbuka ya, untuk didengari oleh rakyat jelata. Dia tidak simpan. Okey. Kemudian apa yang dia ceritakan berkenaan dengan perkara-perkara tertentu yang berlaku di dalam polis, rasuah, politik, katak ya. Bila kita cerita rasuah, saya dah ceritakan tadi sebelum putus atau ada gangguan siaran. Okey, kita tahu ianya melibatkan sogokan, kedudukan dan kuasa. Dan menurut ahli-ahli politik tertentu berlaku sogokan wang. Okey, contohnya Syafiq Abdal, dia kata berbilion telah dibelanja untuk cuba menarik adun-adun dan sebagainya. Saya tidak lihat tindakan diambil terhadap Syafiq Abdal ya oleh mana-mana pihak. Okey. So, benda-benda ni diluahkan dengan terbuka oleh Hamid Badaud. Sebelum siaran putus tadi saya beritahu, kalau Hamid Badaud sudah sampai tahap dia terpaksa melakukannya di depan kaca TV ataupun live ditonton oleh semua rakyat Malaysia, bermakna keadaan sudah kritikal. Orang yang dah pegang jawatan Ketua Polis Negara sudah pasti ada akal. Sudah pasti dia tahu adalah landasan-landasan, ada jalan-jalan muzakarah tertentu yang boleh digunakan, yang tidak perlu pergi sampai live, sampai berdepan dengan semua orang dan luahkan segala-galanya. So, memandangkan Hamid Badaud melakukan demikian, itu menunjukkan keadaan dah teramat kritikal ya, bagi pihak-pihak tertentu dalam parti politik, okay, yang cuba menjadikan isu. Tanya Hamid Badaud, mengapa now? Why now? Mereka tak faham benda-benda macam ni biasanya dia akan diselesaikan dalaman. Jadi why now? Jawapannya mudah. Dekat nak bersara, dah tahu segala landasan yang digunakan tidak berhasil, segala langkah yang diambil tidak berhasil, sehingga Hamid Badaud terpaksa bercakap di umum, beritahu semua orang perkara ni berlaku. Okey. Nah, pertama saya nak tabik hormat, salute kepada Hamid Badaud, a true warrior ya, pahlawan sejati, wira negara, the legend. Okey, tahniah. Kita amat bertuah kerana kita ada seorang jaguh bernama Tan Sri Abdul Hamid Badaud. Dan saya berharap walaupun Tan Sri dah bersara, tetapi dia tetap bersuara, tetap bersama kita menegakkan kebenaran. Okey. Yang kedua, saya sarankan agar diadakan satu RCI seperti mana yang telah disarankan oleh pejuang, saya baru baca sebentar tadi, untuk menyiasat dakwaan-dakwaan serius ini. Sebab dah berdekad orang-orang biasa macam saya, berdekad lamanya benda ni sama ada boleh dilihat secara langsung atau tidak langsung, yang memang orang tahu ada campur tangan dan sebagainya, orang dapat rasakan, dan benda ni berdekad. Semenjak saya kecil benda ni disebut-sebut dan makin menjadi ya kebelakangan ini. Dan perkara ini telah mencapai satu keadaan yang kritikal di bawah pentadbiran terkini, dan benda ni telah disebut oleh Hamid Badaud. Apa yang dia cakap betul. Apa yang dia cakap boleh dilihat oleh semua, sesiapa sahaja. Anda pergilah
berurusan atau cuba bercakap dengan orang awam di gedung membeli belah ke, kedai makan ke, cakap dengan siapa saja. Tanya mereka, apa yang disebut oleh Amir Badoh, sogokkan wang kuasa kedudukan, apa yang berlaku sekarang kita boleh lihat depan mata dalam politik tanah air, lompat katak dan sebagainya. Ya, ugutan ahli politik terhadap ahli politik lain supaya mereka menyokong parti itu, supaya parti itu boleh memberi persepsi kepada rakyat kononnya parti itu ada majoriti dan sebagainya. Ya, semua ni menurut Amir Badoh melibatkan unsur rasuah. Dan pergilah tanya siapa-siapa, buat survey sendiri. Anda akan dapati setiap seorang yang bergelar rakyat Malaysia memang dah nampak dan tepat apa yang diberitahu oleh Amir Badoh, dah muak. Dan tingkah laku ahli-ahli politik masa kini sedang menjadikan rakyat cemas, sedang menjadikan rakyat gelisah, sedang menjadikan rakyat marah, sedang menjadikan rakyat tidak tenteram. Bukannya disebabkan rakyat ni orang negatif. Ini adalah disebabkan gelagak ahli-ahli politik. Dan rakyat tidak tahan melihat gelagak itu, di mana ahli-ahli politik bercakaran tak tentu hala, berpolitik tak tentu hala, menampilkan politik kotor ni, ya, menampilkan dengan jelas politik kotor ni, dan rakyat di expect people just sit down and just watch. Dan kalau bersuara, kalau lantang bersuara, kalau komen terlalu banyak, ada ugutan-ugutan halus, kamu tak boleh bercakap ni, kamu tak boleh bercakap itu. Rakyat sekarang terseksa. Dan betul apa yang dikatakan oleh Amir Badoh. Rakyat dah muak. Benda tu anda boleh lihat. Sebut saja Perikatan Nasional, sebut saja Barisan Nasional di luar tu, gandingan mereka yang membentuk kerajaan sekarang, rakyat betul-betul muak. Betul-betul muak. Orang yang dulu kata COVID kita tak boleh ada pilihan raya, bila kita tanya balik, sekarang kalau esok pilihan raya dalam situasi COVID ni, anda sanggup undi tak? Sanggup. Maka salahlah kenyataan, tak silap saya, seorang ahli politik dari Amanah yang menjangkakan tidak ramai akan keluar mengundi. Itu tidak benar. Sanggup. Mengapa? Sebab nak tukar kerajaan ni. Kerajaan ni tidak patut menjadi kerajaan sekarang. Okey? So, kalau kerajaan ataupun ahli-ahli politik dan kerajaan merasakan mereka telah berjaya, atau rakyat tak nampak semua sogokan wang kuasa kedudukan, kegilaan ini, rasuah ini, politik darjat ni, kalau mereka rasakan, mereka ulang perkataan prihatin, mereka cap diri mereka prihatin, mereka boleh brainwash rakyat ni, mereka dah duduk dalam satu dunia kayangan. Mereka dah duduk bawah tempurung. Mereka tak sedar apa sebenarnya sentimen rakyat. Mereka sudah tersasar daripada kebenaran. Mereka not in touch with reality. Tidak berdamping dengan keadaan sebenar, situasi sebenar, reality. Mereka sudah amat tersasar. Sebenarnya perkara ni dah jadi genting. Tapi apabila rakyat cemas, apabila rakyat gelisah, tambah pula dengan PKP, tambah pula dengan darurat, lepas itu diperlakukan seolah-olah satu kerajaan diktator, di mana anda tidak boleh cakap itu, anda tidak boleh cakap ini, maka nampaklah mereka atau rakyat ni kekejaman, kezaliman dalam puak pentadbir, penipuan demi penipuan, penjelasan yang tak masuk akal. Contohnya apabila ditanya mengapa parlimen tak boleh bersidang, tak masuk akal penjelasan. Saya dah beritahu, kalau banding dengan pelajar sekolah, ahli-ahli parlimen ni sudah kena vaksin. Kalau persidangan Agung UMNO boleh diadakan, mengapa parlimen tak boleh bersidang? Jadi apabila orang ajukan persoalan, dah wujud suara-suara yang berkata rakyat ni atau pihak-pihak tertentu ni, dia sengaja mencari kesalahan kerajaan, niat tidak baik. Jadi asyik rakyat ni dilakukan seolah-olah mereka jahat, walhal keadaan ini diterbitkan, ditimbulkan oleh ahli-ahli parlimen dalam blok kerajaan.
Dan kemudian UMNO pula menggentingkan lagi keadaan, merumitkan lagi keadaan, menipu rakyat dengan menuding jari terhadap kerajaan, seolah-olah memberi persepsi bahawa kerajaan ini Perikatan Nasional sahaja, walhal berbelas-belas menteri dan timbalan menteri adalah dari UMNO. Walhal segala keputusan yang telah dibuat oleh kabinet adalah keputusan kolektif melibatkan menteri-menteri UMNO. Jadi percakaran ini dan sikap ni yang menjadikan rakyat ni seolah rakyat ni bodoh, menambah lagi kegusaran rakyat, kemarahan rakyat. Tambah pula banyak bisnes dah katup sebab PKP. Orang terhimpit. Kemudian diperlakukan begini, melihat gelagat ahli-ahli politik lompat katak seperti yang dikatakan oleh Hamid Bado. Berpolitik tak tentu hala, bermaharaja lela dalam medan politik ni. Tak nampak langsung kepimpinan, tak nampak langsung hala tuju ekonomi, negara, rancangan pemulihan. Menyebabkan mereka yang terhimpit ni dah rasa begitu marah, begitu muak. Inikah orang yang mengorek tabung dana rakyat untuk membayar gaji mereka? Kita terhimpit, tetapi mereka ni bermaharaja lela di medan politik. Ya? Kemudian rakyat dihukum pelbagai cara. Sama ada ugutan halus, tak boleh cakap ini, tak boleh cakap itu. Macam jadi penjenayah duduk dalam penjara. Inilah yang sedang dilakukan oleh kerajaan kita sekarang. Dan apabila dia ulang perkataan prihatin, orang jadi jijik, orang jadi muak. Ini berdasarkan pemerhatian saya. Ini berdasarkan perbualan secara rambang, rawak dengan orang-orang yang tidak dikenali. Jumpa 10, itu yang dikatakan oleh mereka. Dan apabila saya mendengar Hamid Bado berkata, tahap campur tangan, tahap salah guna kedudukan yang berlaku, tahap unsur politik yang menerap masuk ke dalam keputusan-keputusan atau tindak tanduk PDRM, benda ini sudah menjadikan saya risau, keliru, marah. Dan benda ni kita tanya diri kita, mengapa ia berlaku? Ahli-ahli politik dalam blok kerajaan terang-terang depan mata ni tak ada prinsip, tak ada etika. Moral value is very very low. Ianya hanya semuanya berkisar di sekitar kedudukan jawatan. Hari ini PAS Johor pun dah keluar, tak puas hati dengan isu jawatan yang diberikan, diagihkan kepada mereka. Parti Islam ni yang menegakkan, sepatutnya menegakkan kebenaran ni, dia lebih pentingkan jawatan. Tak ada hala tuju, there is no blueprint yang menunjukkan inilah rancangan bawah darurat ni yang membolehkan kerajaan melakukan langkah-langkah ini ke arah memulihkan ekonomi, memulihkan keadaan COVID. Tidak ada, tidak pernah dijelaskan. Yang kita lihat, yang kita dengar adalah berpolitik tak tentu hala, siang malam, sogokkan jawatan, sogokkan kuasa, kedudukan, politik darjat yang jelas depan mata, politik yang tidak masuk akal, yang diktatorial. Dan apabila rakyat diperlakukan begitu, tidak dibenarkan disoal, rakyat rasa tak tenteram, ya, kehidupan mereka terpaksa diperlakukan sebegini. Tidak ada satu petanda yang satu langkah akan diambil oleh kerajaan yang telah difikirkan oleh ahli-ahli politik yang makan duit rakyat ni berjuta ringgit sebulan untuk membantu rakyat dengan satu blueprint yang mampu memulihkan contohnya ekonomi dalam 3 bulan ke 5 bulan ke 6 bulan ke. Tak ada. Tak ada semua tu. Jadi orang tertanya-tanya, menteri-menteri ni buat apa pergi ke pejabat? Hamid Bado pun dah jelaskan cara mesyuarat dilangsungkan oleh menteri berkenaan. Jadi semua ni perlu disiasat dan adalah menjadi tanggungjawab saya untuk merayu kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar
mendengar rintihan keluhan rakyat ni supaya boleh tuanku, dengan budi bicara tuanku, boleh mengambil tindakan drastik, sama ada memecat Perdana Menteri ataupun menghentikan darurat ni supaya Parlimen boleh bersidang dan keabsahan kerajaan ni dapat ditentukan dengan segera dan langkah-langkah seterusnya dapat diambil. Ya, jangan bincang darurat. Walhal kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang gagal menjelaskan dengan baik kepada rakyat mengapa darurat diisytiharkan. Tan Sri Anwar Musa secara tidak langsung pernah dalam satu sidang media, dalam satu kenyataan beritahu bahawa ada fenomena politik, pertimbangan politik dalam pengisytiharan darurat apabila beliau bercerita ianya berkaitan dengan pilihan raya. Dan kenyataan dia bercanggah terus dengan kenyataan Perdana Menteri dan Menteri Undang-Undang iaitu Taqiyuddin Hassan. Jadi kenyataan-kenyataan bercanggah-canggah, SOP tak tentu hala, cara pengendalian pentadbiran takbir urus tak tentu hala. Ya. Penjelasan mengapa perlunya darurat tak betul. Ya. Kerajaan ni bukannya terbit daripada selepas pilihan raya. Bukan terjadi di mana blok yang dipilih oleh rakyat, gabungan yang dipilih oleh rakyat membentuk kerajaan, bukan. Ianya memang benar lahir dari pintu belakang, ya, dalam satu kejadian yang bagi saya adalah satu rampasan kuasa. Jadi secara tidak langsung ianya bukan kerajaan pilihan rakyat, dan perkara ni sebenarnya telah diakui oleh Muhyiddin sendiri dalam satu perutusan dia, dalam banyak-banyak perutusan dia, bahawa saya tahu, kenyataan Muhyiddin ni, saya tahu ini bukannya kerajaan pilihan rakyat, tetapi lepas tu dia tambah, ya. So, bila dah tahu benda tu, dan bila urus takbir atau takbir urus kewangan, politik, negara dan sebagainya, dah carca merbah dan jauh gagal daripada mana-mana kerajaan yang pernah mentadbir dalam negara ni, sekiranya benar kerajaan ni prihatin, maka kerajaan ini akan memberi laluan supaya satu pemilihan baru dapat dilakukan bagi Perdana Menteri. Ya, tapi mereka tidak prihatin. Mereka terus-menerus melakukan percakaran. Politik tak tentu hala mereka. Politik sogokkan mereka untuk kekal berkuasa. Apabila Parlimen bersidang dulu, Muhyiddin elak daripada ditentukan keabsahan kerajaan. Jadi, tindak tanduk dia menyebabkan rakyat gusar, keliru, marah, tidak tenteram, tertanya-tanya. Sebab congkakan-congkakan yang dibuat jelas menunjukkan tidak ada majoriti. Dan tidak ada bukti yang telah ditunjukkan oleh kerajaan bagi menenteramkan rakyat setelah mengaku bahawa ini bukannya kerajaan pilihan rakyat. Tidak ada bukti yang diberikan yang menunjukkan ada majoriti. Tapi kalau pertikai, anda akan dihukum. Anda akan kena akibatnya. Itu adalah kerajaan diktator. So, rakyat dipersalahkan, walhal kekeliruan ni, keresahan ni, kemarahan ni, rasa tidak tenteram ni timbul akibat kerajaan. Tang mana prihatin dia? Tang mana prihatin kerajaan ni? Tang mana? Cuba jelaskan kepada saya. Semalam yang bercakap tu adalah ketua polis negara. Dan cukup pahit, cukup pedas, cukup tajam apa yang diberitahu. Dan untuk beliau sampai ke tahap di mana dia terpaksa bercakap begitu, ini menunjukkan satu perkara yang amat kritikal sedang berlaku di negara ni. Dan jika diabaikan, hancurlah, jahanamlah negara kita. Itu yang saya lihat. Ya, saya dah beritahu, ada banyak landasan, ada banyak saluran yang boleh digunakan. Dan orang with the stature of Hamid Badu, orang pada kedudukan dia, mesti tahu dan mesti telah gunakan semua saluran ni. Sebab itu sebelum bersara, dah tahu tidak akan duduk dalam PDRM lagi. Baru bila dah nampak benda ni masih belum selesai, dia terpaksa luahkan di media. Bila dah terpaksa luahkan di media, saya ulang, benda ni dah, itu petanda benda ni dah amat kritikal. Campur tangan
politik dalam pentadbiran PDRM, ya, rasuah politik, melibatkan ahli-ahli politik, khususnya blok kerajaan. Benda ni dah amat kritikal. Ya. Mereka, apa yang Hamid Badu cakap betul. Jadi ahli-ahli politik ni menunjukkan terang-terang depan rakyat isu rasuah ni, sogokan wang, kuasa dan kedudukan yang terbesar dalam sejarah. Baik kau nak cerita GLC ke, agensi kerajaan ke, jawatan menteri ke, jawatan timbalan menteri ke, terbesar dalam sejarah tanah air. Terang-terang depan mata. Benda ni pernah diakui oleh Taqiyuddin bahawa memberi jawatan kepada semua ahli parlimen dan sebagainya. Dalam pada kita diberitahu tidak ada dana, kena wakaf gaji. Timbalan menteri, tak silap saya pelancongan, dilantik. Orang bila dah sampai tahap mereka dah tahu mereka sedang diperbodohkan, orang tidak tenteram, rakyat tidak tenteram. Jadi bila mereka dah tak tenteram, bila mereka dah tahu kerajaan ni sedang menipu, bila mereka dah tahu kerajaan ni terlibat dengan sogokan kuasa dan kedudukan terang-terang depan mata, bila mereka dah lihat kerajaan ni terlibat dengan sikap kuku besi nak hukum sesiapa yang mempersoal, jadi mereka turun, mereka buat perhimpunan aman seperti yang dilakukan oleh 90 orang untuk tamat darurat di depan parlimen. Mereka buka puasa di jalan aman, perhimpunan aman. Anda tidak boleh salahkan mereka. Tidak boleh salahkan mereka. Tetapi saya seru rakyat jangan juga salahkan polis apabila polis beritahu hari ini bahawa mereka akan memanggil semua 90 orang itu untuk disoal siasat. That is protokol. Itu boleh biarkan. Itu memang tanggungjawab polis. Tapi kalau mereka dihukum, itu dah jadi satu kezaliman tahap lain dah. Sebab tidak ada apa-apa lagi yang boleh dilakukan melainkan melakukan perhimpunan aman sebegitu. Ya? So, sekali lagi saya seru supaya saya merayu kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya mendengar keluhan rakyat ni, supaya melihat situasi tidak menentu dalam negara ni, supaya melihat tahap the collapse, the ethical moral collapse, ya, keruntuhan akhlak, moral, etika, ya, melibatkan ahli-ahli politik, blok kerajaan dan sebagainya, dan melihat bahawa negara kita makin ditakuti oleh pelabur, melihat tahap kehancuran, bencana yang bakal menimpa negara ini sekiranya masalah ini tidak diatasi, dan dengan segera sama ada membenarkan parlimen bersidang supaya keabsahan kerajaan dapat ditentukan, ataupun melakukan langkah-langkah yang sewajarnya agar boleh dibuat perubahan dalam kerajaan. Ya? Apabila saya membuat mesej ni, anda kena percaya bahawa bukannya saya disogok. Tak kira lah sogokkan wang ke kuasa ke kedudukan. Anda kena percaya bahawa ada orang di luar sana yang dia susah tahap mana pun, tapi perkara melibatkan kebenaran, dia benar-benar menjiwai satu inisiatif. Dia memang ingin perkara ni diperjuangkan. Dia memang merasakan tanggungjawab untuk menyuarakan perkara ni agar rakyat dapat buka mata. Dan itulah saya. Ini adalah atas dasar tanggungjawab, bukannya atas dasar saya mengharapkan sesuatu, bukannya atas dasar saya disogok. Baru-baru ni ada 2 budak datang jumpa saya tak nak cerita siapa. Satu daripada UMNO dan satu daripada PAS. Mereka ni kawan, mereka datang jumpa saya macam-macam kerana macam-macam komplain berkenaan dengan tak puas hati dengan UMNO dengan PAS sebab isu pendanaan yang mereka tak terima. Saya tak nak sebut siapa, jadi saya kata budak-budak lah. Sama ada dia VIP ke dia cyber trooper ke apa, itu saya tak nak cerita. Jadi bila saya dengar semua, saya beritahu, tak kira hang pandang kiri kanan, hang pandang pentadbiran ke, hang pandang pembangkang ke, opportunis ni memang ada merata-rata. Jadi kesilapan korang, bila kau buat kerja ni, kau mengharapkan sesuatu. Apabila
anda memulakan satu perjuangan atas nama perjuangan, tapi anda mengharapkan sesuatu, perjuangan anda itu akan gagal kerana apabila anda ada masalah dengan pihak penganjur, anda akan tak tentu hala. Jadi itu kesilapan kau pertama. Itu yang saya beritahu dua budak tu. Jadi saya kata yang mula-mula sekali, opportunist ada di mana-mana dan mereka akan tunggang korang. Jadi pertama sekali, jika anda ingin memperjuangkan sesuatu, pastikan dulu apakah landasan perjuangan anda. Kemudian baru anda memilih pihak yang anda perlu berurusan dengan atau merapati kerana perjuangan mereka mirip perjuangan kau, tanpa mengharapkan apa-apa. Baru je benda tu berlaku. Dan saya pun ada buat satu posting ringkas on Facebook, komen lebih kurang macam ni. Ini adalah berdasarkan conversation saya dengan dua budak tu. Percayalah saudara-saudari, ramai di luar sana, bukan saya seorang, yang benar-benar ingin satu kebenaran disampaikan kepada rakyat. Dan semalam saya terkejut dengan kenyataan-kenyataan Hamid Bado yang betul-betul seorang yang layak digelar pejuang kebenaran. Dia melakukan perkara tu demi rakyat, demi anda. Jadi kita solidariti bersama Hamid Bado. Babak perundangan saya tak nak sentuh sebab ada orang kata bahawa darurat ni, memang dalam darurat ni sepatutnya tidak boleh ada pemecatan ke undur seorang anggota polis walaupun disebabkan persaraan ke. Sepatutnya bawah darurat tak boleh. Tapi dalam kes Hamid Bado ni, jangan cepat buat kesimpulan. Mungkin Hamid Bado sendiri nak, jadi kita tak tahu, we don't know what happened. So jangan komen benda tu. Saya lihat ada peguam yang komen, saya pun bawa komen peguam tersebut, tetapi kita jangan masuk campur. Yang saya harapkan kerajaan menimbangkan semula pertukaran ketua polis dan offer Hamid Bado untuk lanjutkan kontrak dia supaya dia boleh perbetulkan institusi polis, supaya apa-apa masalah yang telah ditimbulkannya boleh disiasat olehnya untuk satu kebaikan jangka panjang. Jadi itulah sahaja mesej saya hari ini. Tahniah sekali lagi kepada Tan Sri Abdul Hamid Bado, dan saya sarankan semua orang di Facebook masing-masing letak gambar Hamid Bado, tulis satu mesej solidariti bersama Hamid Bado. Okey, hashtag solidariti bersama Hamid Bado. Okey, saya pun akan buat, dan sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Jadi pastikan anda berserta menyertai saluran Telegram saya. Okey, sebelum saya berundur, saya akan jawab soalan. Kalau ada soalan, tanya sekarang. Ya, Zahra Zia, semua sangkaan rakyat terhadap pengkhianat didapati benar apabila pembongkaran Tan Sri Hamid Bado semalam. Saya dah beritahu, benda ni memang semua orang dapat perhati. Semua orang dapat perhati sebab banyak benda berlaku depan mata. Politik tak tentu hala. Percakaran tak tentu hala. Rakyat suruh duduk rumah. Ugutan-ugutan halus, tak boleh cakap ni, tak boleh cakap tu. Tapi yang resahkan rakyat ni, marahkan rakyat ni, kelirukan rakyat ni, mereka. Lepas tu tak boleh berniaga sebab PKP. Mereka dah rasa terhimpit. Tapi bila tengok kaca TV, baca mana-mana, tengah sibuk khusyuk berpolitik. Tak pernah ada satu press conference untuk memberitahu ini adalah blueprint ke arah memulihkan ekonomi. Inilah langkah-langkah yang akan diambil. Menteri-menteri berkaitan tidak kerah tenaga untuk merangka satu strategi jangka panjang untuk yang apabila kita dengar, kita yakin ini adalah baru mereka melakukan kerja dan ini boleh menyelamatkan kita. Tak ada. Terlalu khusyuk berpolitik, terlalu khusyuk bercakaran, terlalu khusyuk tikam menikam, terlalu khusyuk membahagikan jawatan. Ya, dan semua ni ada unsur rasuah. Tuan RJ, apa perkembangan dengan status rayuan tamat darurat? Saya tidak tahu. Banyak benda saya tidak tahu. Saya tak terlibat secara langsung, dan saya pun bukannya, saya dah beritahu, saya bukannya jurucakap pejuang.
Apa yang berlaku dalam Pejuang sebenarnya saya tidak tahu. Ramai ingat saya tahu tapi saya tidak tahu. Dan ini adalah isu Pejuang. Jadi saya dan juga penaja dia iaitu Amanah Khalid Samad. Tapi saya fikirkan mereka sedang mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk merayu ya. Dan saya dipahamkan yang di-Pertuan Agong telah pun bersetuju untuk membenarkan beberapa ahli politik ini menghadap Seri Paduka Baginda Tuanku. Jadi kita tunggu tarikh tersebut yang saya tak pasti dah ditetapkan ke tidak, dan kita lihatlah outcome ya. Sebab parlimen perlu bersidang, dan apabila parlimen perlu bersidang, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah penentuan keabsahan kerajaan yang sedang menyebabkan rakyat sengsara, yang sedang menyebabkan rakyat marah, keliru, yang sedang menyebabkan rakyat resah, tidak tenteram. Itu perkara pertama. Dan kerajaan ini oleh kerana telah gagal untuk menangani wabak COVID dan segala langkah saya lihat tidak tentu hala, carca merbah dan tidak betul. Jadi ini menambahkan lagi sebab perlunya keabsahan kerajaan ditentukan, dan kalau boleh ada pertukaran kerajaan. Mr. JC, now banyak pihak main politik tak matang, politik kotor. Betul, politik tak matang, politik kotor, dan memperbodohkan rakyat dengan jawapan-jawapan yang tidak masuk akal, ya. Dan retorik-retorik yang mereka masih fikir rakyat ni masih macam 20 tahun dulu. Bila bagi retorik ni, bila cap diri sendiri prihatin, rakyat ni akan percaya. Yes. Mereka ni masih mereka tak sedar, tak bangun dari tidur, ya. Okey, satu lagi soalan, kemudian saya akan akhiri live ini. Ya, memang meloyakan. Betul apa yang Hamid Badul kata. Benda ni dah, bagi saya lah, dah sampai tahap jijik. Okey, last Faizal Muhammad, bilakah dijangka PRU akan diumum? Saya tidak tahu, tetapi yang saya dulu dipahamkan memang Perikatan Nasional sedang membuat persediaan dalam pada ya PKP berjalan tu darurat, persediaan agar boleh diadakan sebelum Julai. Tapi sama ada benda tu benar-benar akan dilakukan ke tidak, saya tidak tahu. Sebab banyak pertimbangan yang dilakukan oleh PPBM yang melibatkan UMNO. Sebab UMNO ni berkecai. UMNO ni banyak isu dengan kepimpinan. Jadi apa yang akan berlaku dengan UMNO? Sebab mereka PPBM ni dia nak sangat jentera UMNO. Saya rasa kalau PPBM dah dapat jentera UMNO, ataupun dengan apa jua cara pun orang-orang Muhyiddin boleh kawal UMNO, itu saya tak nak masuk campur. Saya tak sokong, dan saya tak sokong. Saya tak kisah Muhyiddin berjaya kontrol UMNO ke tidak, saya tak kisah. Tapi andai kata berjaya, saya rasa pilihan raya akan berlaku. Tapi apapun kepimpinan UMNO ni fail, dan majoriti dalam UMNO tidak ingin kluster mahkamah, tidak ingin Zahid dan Najib. Okey, last. Kenapa kontrak KPN tak dilanjutkan? Adakah kerana dia? Saya tak tahu. Kenapa mesti bulan Ogos untuk UMNO tarik sokongan dari kerajaan PN? Apa logik di situ? Okey, saya akan buat satu live berasingan untuk menjelaskan perkara tu. Sebenarnya perkara tu saya dah jelaskan. Ya, ini adalah semua helah kelentong Zaid Amidi dan Najib. Okey. Apa kata PRU 15 guna undi pos sahaja? Saya rasa benda tu tak mungkin, dan akan berlaku protes ya terhadap perkara ni, sebab kemungkinan, saya tidak kata akan berlaku, tapi kemungkinan untuk berlaku manipulasi agak tinggi. Tuan RJ, dari segi undang-undang boleh ambil tindakan terhadap Menteri KDN? Well, kena lakukan siasatan dululah. Saya tak boleh kata Menteri KDN bersalah. Saya tak boleh pegang kata-kata Hamid Badul and say yes, Hamid Badul is right and he is wrong. No, saya tak pernah kata begitu. Apa yang saya beritahu ialah berdasarkan kenyataan Hamid Badul, saya sokong kenyataan Pejuang bahawa perlu ditubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI, dan benda ni perlu disiasat. Jadi dari siasatan tu kita akan tahu siapa yang benar, siapa yang palsu. Jadi dia ada proses dia. Ya. Okey, sehingga kita berjumpa esok atau lusa ya. Jangan lupa sebentar lagi sertai saluran Telegram saya akan letak di ruang komen. Jadi wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.